Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom semuanya, selamat malam. 大家平安，晚上好。Saya percaya semua pasukan-pasukan Tuhan yang pemberani semua sudah hadir malam ini. Amin. 我相信神刚强壮胆的军队，每一个人都是预备好了。阿门。 Amin. Sebab hari-hari ini kita perlu berperang bagi nama Tuhan. Amin. 因为最近的日子，我们需要为主的名而征战。阿门。 Memuliakan nama Tuhan di situasi-situasi seperti ini. 我们要高举荣耀神的名，何况在现在的状况， Keadaan tidak gampang, tapi tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. 虽然得势或不得势的困境，但是我们依然赞美主。阿门。 Sebab saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. 因为我们相信，当我们荣耀神，神迹必定成就。阿门。 Haleluya. Haleluya. Baiklah, kita mau mulai kelas kita malam ini. 好吧，我们要开始我们今天晚上的课程。 Kita akan juga yang baru lagi malam ini. 我们要有一个开始用一个新的主题。今天， Mari kita siapkan hati kita. 首先，当然我们要预备我们的心。谢主。 Haleluya. Haleluya. Sebab kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Amin. 因为在我们的生命，我们依然靠着我们的主。 Amin. 阿门。 你爱里我要宣告你奢望，在你爱里我要宣告，我不再追踪打转，是你带领着我的神，在你爱里我要宣告我的改变，在你爱里我要宣告你奢望，在你爱里我要宣告我不再追踪打转，是你带领着我的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，从这生要靠着主爱去的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，顺着主爱更广阔，是你带领我这的神。阿门。哈利路亚，哈利路亚。在爱里我要宣告我的改变，在你爱里我要宣告你奢望，在你爱里我要宣告我不再追踪打转，是你带领着我的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，在你爱里我要宣告我不再追踪打转，是你带领着我的神，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，光着正要靠着主爱去，靠着耶稣的神，靠着耶稣的神，不必惧怕挫败，顺着主爱更广阔，是你带领着我的神，靠着耶稣
得胜，靠着耶稣得胜，从这深爱靠着主而去得胜，靠着耶稣得胜，靠着耶稣得胜，不必惧怕挫败，神着主爱更广阔，是你带领着我得胜。Tuhan, malam ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan Tuhan. 主，今天晚上我们要宣告， Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. 我们要靠着主在我们生命中， Kami percaya Tuhan Yesus, 我们相信主耶稣， bersama Tuhan Yesus kami pasti menang. 耶稣基督，我们必定得胜。 Di dalam Engkau kami pasti menang Tuhan Yesus. 在主耶稣里面，我们必得胜。 Kami mengandalkan Engkau semua hidup kami Tuhan. 我们要靠着你，在我们的一生中。 Haleluya, korabashikita barabara. Haleluya. Barabashikita barabara. Haleluya, haleluya. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. 主啊，是的，单单依靠你。 Umat pemenang-Mu Tuhan. 我们成为得胜的子民。 Kita andalkan Tuhan Yesus. Kita andalkan Tuhan Yesus. Amin. 来，我们靠主耶稣， 靠着耶稣得胜，靠着耶稣得胜，从这深爱靠着主爱去得胜，靠着耶稣得胜，靠着耶稣得胜，不必惧怕挫败，神着主爱更广阔，是你带领着我得胜，是你带领着我得胜，是你带领着我得胜。Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 主耶稣，我们何等的感谢你！ Dan kami percaya Tuhan, 我们永远相信， kami sudah menang Tuhan dalam peperangan hari-hari ini Tuhan. 在末后的日子，我们每一个的征战，我们已经得胜。 Hanya dalam Engkau Tuhan, kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. 唯独在你里面，完全依靠你。 Terpujilah namamu Tuhan Yesus. 主耶稣，我们称颂你的名。 Kami memulai kelas kami malam ini Tuhan. 以下我们要开始我们今天晚上的课， Pimpin kelas kami Tuhan, 求你带领我们今天的课程， dari awal hingga akhirnya Tuhan. 从头到结束， Kau yang beracara sepenuhnya Tuhan, melawat kami semua Tuhan. 让你完全的掌管，完全的浇灌你的恩膏给我们每一个人。 Terpujilah namamu. 我们称颂你的名。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai kelas kami. 我们要开始我们的课，奉靠主耶稣基督的名。 Haleluya, amin. 阿门，阿门。是的，我们知道我们是靠着耶稣得胜。 Sungguh kita tahu bahwa kita andalkan Tuhan Yesus, kita menang. 我们自己没有办法得胜，但是我们靠着耶稣，我们就可以得胜。 Kalau dengan diri kita sendiri, kita tidak bakal bisa menang. Tetapi kita andalkan Yesus, maka kita pasti menang. 哇，你知道哦，这是一个战争哎，这是一个打仗的过程哎。 Wah, tahu nggak? Ini adalah proses daripada peperangan. 我们每一天呢，我们所处的世界是一个你看得到的一个物质的世界。 Nah, dunia yang kita tempati, yang sehari-hari ini kita tinggal, ini adalah dunia yang kelihatan kasat mata. 可是啊，有一个我们眼睛看不到的世界，但是确实存在的世界。
Tapi selain dunia yang ini, ada dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata daging kita, tetapi dia ada. 那个叫做灵界。 Nah, ini kita sebut atau namanya adalah dunia atau alam roh. 我跟你讲哦，物质世界哦，所有发生的事情是属灵世界的反射。 Nah, saya mau kasih tahu bahwa apa yang terjadi di dunia nyata ini, yang terlihat ini, adalah refleksi dari alam roh. 我们也知道我们自己有我们的灵魂体3个部分。 Nah, kita juga tahu bahwa kita sebagai manusia, kita punya 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. 我们的灵是用来跟灵界的圣灵沟通的一个管道。 Nah, roh kita adalah satu media untuk kita bisa berkoneksi dengan dunia, dengan Tuhan, dengan hal-hal yang berhubungan dengan roh. 所以在灵界里面有神的圣洁的灵，圣灵。 Jadi di dalam alam roh ini ada roh Allah yang kudus, yaitu Roh Kudus. 那也有从黑暗权势来的邪灵。 Nah, juga di dalam alam roh ini ada juga roh dari kegelapan, yaitu roh jahat. 今天呢，我们要谈一个高级的属灵征战。 Wah, hari ini kita mau bahas tentang peperangan rohani. 很多基督徒啊，他说：“哦，我不要打仗，我不喜欢。” Nah, biasanya nih orang-orang Kristen kalau dengar yang namanya peperangan rohani pasti nolak, dia bilang, "Aduh, aku nggak mau lah urusan sama peperangan rohani." 我跟你们讲，我刚刚到教会来的时候，我们看见 Carol。 Nih, saya mau cerita kesaksian. Waktu pertama kita waktu baru-baru di gereja, kita lihat Carol. 那时候他还没有到我们教会来， Waktu itu Carol belum bergabung melayani bersama kita. 他戴着长长的假睫毛，化很浓的妆。 Penampilannya tuh bulu mata panjang, kemudian make up-nya yang tebal gitu. 然后穿的短短的裙子，高高的高跟鞋，10几公分的哦。 Pakai rok pant mini, kemudian high heels 10 cm. 像一个很可爱的公主。 Terus ya penampilannya tuh kayak princess yang cute gitu. 他跟我说，我邀请他来我们家，他说：“哦，我不喜欢什么属灵不属灵的东西，我不喜欢。” Terus waktu saya ajak dia, yuk gabung sama gereja kita, dia bilang, saya nggak suka yang hal-hal yang urusan nama rohani-rohanian gitu. 哎，你不要看我们现在那个 Jenny 啊，那个属灵征战的大将啊，他刚刚开始还跟我讲，他不要碰属灵征战的东西。 Tadi kan Carol, ini nih lagi satu, ini kita punya panglima perang nih di gereja kita di Jenny ya. Awalnya aja dia sendiri bilang, saya nggak mau nyentuh yang namanya itu roh-roh gitu, peperangan roh. 但是有一次他到了那个书房去的时候，他就买了一本属灵战争的书回来。 Tapi satu ketika tanpa sengaja dia kan ke toko buku rohani, terus dia beli satu buku peperangan rohani. 他买回来后也是放在那边。 Nah, udah beli, pulangnya ya geletak begitu aja. 买回来好久以后，有一天晚上半夜啊，神呢突然间把他叫醒，叫他去读那个属灵征战的书。 Setelah sekian lama dia beli buku itu, tiba-tiba satu malam Tuhan panggil dia bangun dan gerakan dia untuk baca buku itu. 我相信那个是神的提醒跟神的预备。 Saya percaya itu adalah satu peringatan dari Tuhan dan juga persiapan dari Tuhan. 啊，我还记得有一次Jenny 她的母亲生病了。 Saya ingat satu ketika waktu mamanya Jenny sakit. 哇，那次啊，我们看起来真的是很危险。我们呢，我告诉你哦，包括把酒汉都认为他妈妈过不去了。 Nah, saya mau kasih tahu waktu itu kritis sampai bahkan gembala kita aja merasa kayaknya ini nggak bisa lewat nih. 哦，整个过程哦，给我们很大的震撼、很大的教育、很大的影响。我到现在还深深的记住。
Saya masih ingat itu masih membekas kesannya di saya sampai hari ini. Waktu itu kita tuh semuanya kayak kalut, kayak cemas, pokoknya kayak banyak pergumulan lah. 你想听他的见证吗？ Pengen nggak dengar kesaksiannya? 我跟你讲，下个礼拜我把他请过来，亲自的说这个太棒了。告诉你，我们经过的人，我们就不会忘记。 Nah, nanti mau dengar dari sumbernya langsung minggu depan kita undang. Nah, kita mau bilang ini adalah satu hal yang serius. 所以啊，不管你要或者不要，喜欢或不喜欢， Jadi, mau Anda mau atau tidak, suka atau tidak, 而且不管你是信耶稣或者不信耶稣，你都会进入这个属灵征战里面。 atau Anda percaya Yesus ataupun bukan orang percaya Yesus, Anda pasti tetap tidak lari dari peperangan rohani ini. 来，跟你隔壁的说，我们是高级班的，所以我们要进入真理里面的属灵征战。 Mari bilang sama kiri kanan kita ini adalah udah kelas tingkat atas, jadi kita harus bisa masuk di dalam kelas peperangan rohani. 好，我们来看今天的经节， Mari kita lihat ayat hari ini. 哥林多前书10章3到4节。 Nah, 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 4. 因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 这边血气的征战就是我们外面肉体的征战。 Nah, peperangan duniawi itu adalah peperangan ya secara fisik di luar. 我们真正的分析不是属我们外面的，我们有多有能力，我们读多少书啊，或者是说，哎呀，我们有多少的属灵的兵器啊，干什么？不是，通通不是。 Nah, ini peperangan ini bukan peperangan yang seperti peperangan fisik tadi itu kita harus pakai belajar strategi, baca buku-buku, kemudian bagaimana caranya dan segala macam, bukan seperti itu. 当然，真理很重要，但是最重要的是我们在神面前有能力。 Nah, tentu saja kebenaran itu penting dalam peperangan ini, tetapi saya mau katakan yang lebih penting lagi adalah di dalam Tuhan kita punya kuasa. 你不靠着神，你告诉我说你在神面前有能力，那是骗人的。 Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mungkin di hadapan Tuhan kita punya kuasa. 好，我们看看为什么会有属灵征战呢？ Nah, mari kita lihat mengapa ada peperangan rohani. 当然呢，因为我们属灵征战，是因为撒旦不希望这个世界，神在这个世界的计划成功。 Tentu saja ada peperangan rohani ini karena iblis tidak mau rencana Tuhan bagi dunia ini berhasil. 我们都知道，我们每个人呢，本来都是存在那个黑暗的权势里面的，都在黑暗的国度里面。那么我们现在迁到神的光明国度里面， Nah, 撒旦不喜欢。 Nah, kita tahu pada awalnya itu dulu kita itu ada di dalam kerajaan gelap yang kerajaannya setan, dan kemudian sekarang kita ada di dalam pindah ke kerajaan terang, dan ini setan gak suka. 所以呀，这个撒旦呐，他就不断的要把我们拉回那个黑暗的权势，不让我们去服侍神，也不让我们爱神。 Nah, karena itu setan terus-menerus berusaha dengan segala macam cara untuk menarik kita kembali kepada kerajaan gelap, sehingga kita tidak bisa baik-baik mengasihi Tuhan, baik-baik untuk melayani Tuhan. 当这个撒旦破坏了在我们身上工作以后，他就破坏了教会的工作。 Nah, setelah setan merusak pekerjaan Tuhan dalam diri kita, berikutnya dia merusak pekerjaan Tuhan di dalam gereja. 但是啊，我们要深深的相信，我们是得胜的军队，在这场战役当中，我们是得胜的军队。 Nah, tetapi kita harus tetap percaya dan kita tetapkan dalam hati kita bahwa kita adalah prajurit-prajurit pemenang Allah. Kita di dalam peperangan ini, kita adalah prajurit-prajurit Allah yang menang. 我们是勇敢的战士， Kita adalah para prajurit yang gagah berani. 来，你是战士的，跟我挥挥手。
engkau adalah prajurit perang. Mari, 来，给我 lambaikan 回到 tangan 回到 bersama-sama 回到 dengan saya. 主面，帮我回到对。 Oke. Ya, 好，我要看到大家跟我挥挥手。 saya mau lihat siapa aja yang lambaikan tangan. Apakah Anda prajurit Allah? 哎，告诉你隔壁的说，我是战士。 Bilang sama kiri kananmu, aku prajurit perang Tuhan. 你预备好了吗？ Anda sudah siap? 预备好了吗？ Sudah siap? 预备好了，在这个末后的时代，在这个疫情猖獗的时代，我们要预备好，一起来合身，一起打这个美好的胜仗。 Nah, yang sudah siap, ya semua harus siap-siap karena di akhir zaman ini, terutama di dalam masa pandemi ini, kita harus bersama Tuhan. 来，跟你隔壁的击掌说，得胜的军队。 Tos kiri kanan bilang, prajurit pemenang. 好，我们把时间交给提莫。 Ya, mari prajurit pemenang, kita serahkan waktu berikut pada Timo. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita semuanya adalah umat pemenang, amin. 我们都是得胜的子民，阿门。 Dan kita semua adalah tentara-tentara Allah yang gagah perkasa. 但是我们每个都是神刚强壮胆的军队，阿门。 Dan tadi sudah disampaikan nama Ibu Debbie, suka atau tidak suka kita semuanya akan menghadapi peperangan. 刚才珍姐已经说了，我们喜欢不喜欢，我们不能逃这个征战。 Sadar atau tidak sadar, kita semuanya berada dalam sebuah peperangan. 我们不管醒悟还是不醒悟到，我们都是已经进入了征战。 Kita dalam hari ini kita akan berbicara tentang peperangan rohani. 今天我们要分享是关于这属灵征战。 Kita lihat dalam PowerPoint kita tentang peperangan rohani, kita lihat dalam satu ayat. 我们看这在屏幕有一个经文， Oke. Apakah Asun ada ayatnya? 题目这个我刚刚讲过了，你 Oke, 从第 tadi 4节 Ibu 开始讲。 Debbie sudah. Oh, oke. Ya. Ya, kita lihat tadi area peperangan rohani sudah ya. 从第 ya, 4， sekarang kita mau lihat area. 我们现在是要看属灵征战不同的层面。 Oke. Kita lihat di area peperangan rohani kita. Kita 我们在 semuanya, 这里， kita semua ada di dalam medan perang. 我们现在已经进入了战场。 Nah, kita lihat area mana saja yang kita hadapin pada saat kita menghadapi area peperangan rohani. 那现在我们要看是哪一个层面，当我们面对这个征战。 Yang paling pertama adalah area pribadi kita. 第一个层面就是我们个人的。 Dalam area pribadi kita ini, maksudnya secara pribadi, secara individual, kita akan selalu menghadapi peperangan-peperangan dalam segala hal. 在我们个人自己是会面对很多方面的征战，在每一天我们的生活。 Yang paling pertama yang bisa kita rasakan adalah tubuh kita. 第一个我们可以感觉到就是在我们的身体。 Kita bisa mengalami yang namanya gangguan kesehatan. 什么样的征战？那就是我们健康的问题。 Kita bisa sakit. 有可能会生病。 Kemudian secara jiwa kita mengalami gangguan mental, gangguan pikiran kita stres. 那么在魂的问题就是在我们的心灵、感觉和精神的紊乱。 Jadi apa yang mungkin kita tidak bisa melihat peperangan itu, tapi kita bisa merasakannya dari tubuh kita, dari pikiran kita. 这个魂呢，可能是我们不能跟那个肉眼是可以看得到，但是我们可以感受到这个征战。 Itu kita mengalami efeknya. 而且我们一定受到它的影响。 Kemudian yang ketiga dalam pribadi kita adalah secara roh
iman kita dilemahkan. 那么，第三个在我们个人的征战就是我们的灵，我们好像是，我们的灵好像，受损啊，被变成软弱。 Hubungan kita dengan Tuhan diganggu sehingga kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. 然后我们与上帝的关系好像被搅扰，感到有拦阻，以至于我们很多时候我们感受不到神的同在，神的触摸。 Nah, yang kedua adalah area peperangan rohani kita yang kita alami adalah dalam keluarga kita. 那么第二的层面是我们属灵征战，就是家庭。 Di area keluarga kita, iblis berusaha untuk menghancurkan sebuah keluarga. 魔鬼常常就是想尽办法来破坏家庭的关系。 Dia akan menghancurkan hubungan suami dengan istri, hubungan ayah dengan anak, orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara. 什么关系呢？就是夫妻的关系，亲子的关系，或者是弟兄姐妹的关系。 Jadi, kalau misalnya keluarga itu adalah sebuah lembaga paling kecil dalam masyarakat. 那么在社会之中，家庭是一个最小的一个部分。 Dengan dirusakkan sebuah keluarga, maka nanti sebuah bangsa itu akan gampang untuk dihancurkan. 但是它这影响很大，因为如果一个借着家庭被破坏了，很多家庭被破坏，它的影响就是会破坏一个国家。 Nah, setelah dari keluarga, iblis akan menghancurkan apa lagi? Peperangan kita adalah di dalam gereja. 接下来魔鬼常常要破坏是什么呢？就是教会。 Jangan berpikir dalam gereja kita tidak mengalami peperangan. 不要以为是在教会没有这样的征战。 Justru ini adalah sasaran yang paling empuk. 反过来就是这个是魔鬼的一个很好吃的饼。 Kenapa? Karena gereja itu Tuhan mau membangun kerajaannya, Tuhan mau membangun umatnya itu melalui gereja. 这个一个好目标，为什么呢？因为神就是借着教会来建立他的国度。 Tapi kalau misalnya gereja dihancurkan, maka udah orang Kristen anak-anak Tuhan akan gampang untuk tercerai-berai, tidak akan bersatu. 所以当教会被破坏的时候，那神的儿女都不容易同心合一。 Seperti apa gereja bisa, peperangan dalam gereja itu seperti apa? 那么怎么样是在教会的属灵征战？ Perpecahan antara jemaat tidak lagi tunduk kepada otoritas, kepada gembalanya, saling bergosip atau saling membicarakan orang di belakang gitu. 在教会这个属灵征战是有什么样呢？关系破坏是怎么样？就是在教会会有不顺服领袖或者是牧师，还有在同工里面或者同工之间，或者是会友之间彼此就是正经比较，或者是有遥远啦。 Dengan demikian gereja akan kehilangan kuasanya. 以至于教会失去它的能力。 Gereja sudah tidak bisa lagi bersatu untuk membangun jemaatnya. 使教会没有办法来建造，来让他的子民可以灵命可以成长。 Gereja ini bukan sebuah bangunan, tapi adalah sekumpulan orang-orang percaya. 讲关于教会，不只是一个建筑物，但是一群的信主。 Jadi kalau sudah tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang bersatu dalam sebuah gereja, maka tidak ada lagi orang-orang yang melayani Tuhan. 所以当在一个教会，神的儿女没有办法合一合作呢，这个是没有办法来服侍了。
Nah, kita lihat yang berikutnya adalah dalam lingkungan kita. 接下来的层面是去 Jadi lingkungan di mana kita tinggal itu juga bisa lingkungan sekitar kita, rumah kita, ataupun kota di mana kita tinggal. Itu adalah sebuah medan peperangan juga. 所以我们区就是我们住的区域或者是一个城市，我们住在一个城市，这个也是一个就是属灵征战的层面。 Coba kita lihat daerah di mana kita tinggal, lokasi sekitar rumah kita. Ada banyak hal yang terjadi. Itu adalah sebuah peperangan. Misalnya apa? Banyak pencurian, ada ada tempat jadi sarang narkoba. Itu semuanya adalah peperangan dalam lingkungan kita. 我们可以注意我们住的区域或者是一个区域一个城市呢，什么样的属灵征战呢？就是我会发现到，有一个恐怖纷争啦，或者是在那个区有就是买卖毒品的等等。 Atau lebih luas lagi dalam sebuah kota, ada terjadi bencana alam, sering terjadi bencana alam, ada kekeringan, ada orang-orang yang tinggal di sana mengalami kemiskinan, tidak berpendidikan. 或者是更宽阔的是，我们看在一个城市一直有灾难、水灾啦，或者是干旱之地，或者是在那边的整个城市是贫穷的。 Atau penyembahan berhala, perjinan, percabulan seperti di Alkitab, Sodom dan Gomora itu dipenuhi dengan orang-orang yang berzina. 或者我们看一个城市，在那边一大堆都是淫乱的一个城市，很多人在那边都是做淫乱的，像在圣经里面的就是那个索多玛跟蛾摩拉。 Dan peperangan ini kita sudah bukan melawan roh yang ecek-ecek lagi, tapi ini kita sedang melawan yang namanya penguasa di udara, penguasa wilayah. 那么在这个征战呢，这个层面呢，不是一个低的那个征战，但是在这里是一个层面，我们面对的是什么呢？就是区域性，所以在这里是算区域性的征战。 Itulah kenapa gereja kita itu ada yang namanya doa keliling. Kita mengelilingi daerah kita, kita kelilingi kota kita, kita berdoa, kita perangi. 所以我们有听过关于教会有一个活动啊，像我们的教会也是有活动，就是走祷就是来宣教祷告这样的。这个是在针对这个区域性的征战。 Di atasnya lagi, di atasnya sebuah lingkungan adalah dalam level wilayah. Itu adalah negara. 那么更高的层面，比这个区域更高的就是国家。 Dalam level negara ini sudah tidak omongin lagi peperangan terhadap bukan ngalamin kayak ada penampakan setan atau menghadapi dukun santet, sudah tidak seperti itu lagi. 那么在国家的层面，这个征战呢，不是谈论关于那些什么时候有发生什么鬼啊，什么东西，好像是那些巫术邪术，不是这样的。 Peperangan di dalam negara itu sudah melibatkan strategi-strategi dari pihak lawan, yaitu menghadapi situasi politik dalam sebuah negara. 这个征战呢，就是关于那些我们说是很多变动在政治的，还有那个道德政治。 Kita melihat bagaimana sebuah negara itu bisa sangat menghalangi warga negaranya untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga Injil tidak bisa masuk, ataupun norma-norma dalam negaranya ataupun aturan dalam negaranya, moralnya itu sudah mulai hancur. Itu dalam sebuah negara. 我们
最近我们都可以看到有国家就是他的人民已经很难信耶稣了，好像没有自由来信耶稣的，或者是他这个国家的道德政治已经亏损了，就是已经损伤了。Kita lihat negara-negara di barat, negara di Eropa atau di Amerika, negara-negara barat, di mana kebebasan berpikir itu justru itu yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. 我们看在西方的国家，很多现在是因为就是自我自由的想法，导致很难来信主。 Jadi mereka mengagung-agungkan hak asasi. Orang boleh melakukan apa saja sehingga mereka sudah tidak perlu Tuhan lagi. Mereka berpikir mereka bisa menjadi Tuhan atas diri sendiri. 他们的概念就是自我主义，所以他们很尊重自我的意见、自我的想法。 Jadi ini ada level yang strategis sehingga kita butuh untuk benar-benar mendoakan level negara ini. Peperangan ini kita perlu menang. 这个是很严重的，那我们知道了，我们要认真的。当我们在这个层面的时候，我们要为国家的这些事情来祈祷、来代祷。 Paling terakhir yang paling luas adalah dunia. 最大的、最高级的就是国度性。 Kita tahu bahwa dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. 我们知道圣经记载说，世界就是已经落到恶者的手上。 Pada saat iblis dijatuhkan dibuang ke dalam dunia ini, iblis dikatakan sebagai penguasa atas dunia ini. 当魔鬼被摔在这个世界上的时候，他已经来掌控这个世界。 Dan iblis berusaha untuk membawa dalam kitab Wahyu, iblis itu digambarkan seperti ular besar, ular tua yang berusaha untuk membawa sepertiga bumi ini, sepertiga dari umat di dunia ini untuk dibawa melawan Tuhan. 所以在启示录，我们可以读在启示录书，就是这个魔鬼撒旦啊，就是在这里称呼是一个大蛇，是古龙，他想尽办法拉着就是1/3的在这个世界的，就是来抵挡神。 Seperti penyakit ini, wabah COVID ini, dia akan menyebarkan ketakutan dan melanda seluruh bumi. 用什么方法？其中一个就是像在这个现在的新冠病毒，就它造成了一个害怕，让这个世界上的人就是惧怕。 Apalagi selain COVID, dia bisa menyebarkan permusuhan antar negara sehingga bisa terjadi perang dunia. 除了疾病呢，它也是会造成了国打国， ataupun menyebabkan krisis ekonomi secara global, semua ekonomi turun. 还有另外就是经济的大风暴。 Jadi apa yang terjadi bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia kena, dan ini adalah peperangan rohani level dunia. 所以呢，一个事情发生不只是在某个国家或者是某个地方，但是全世界都面对一样的问题。这个是最高级的属灵征战的层面，就是国度性的属灵征战。 Jadi kita melihat bahwa setiap peperangan rohani ini benar-benar nyata, bukan cuma sekedar ilusi atau ilustrasi di Alkitab saja. 我们所分享的一切，我们已经看到了，所以我们知道属灵征战就是正式的。 Dan kita, walaupun kita tidak mengangkat pistol, kita tidak mengangkat pedang beneran, tapi kita sedang berada dalam sebuah peperangan rohani. 而且我们虽然就是不是像属肉体的用那个兵器，但是我们已经进入了这个征战。 Oke, kita sekarang mau melihat sebenarnya
musuh kita itu siapa. 那现在我们要看我们的敌人是谁呢？我们要认识我们的敌人。 Saya kembalikan pada Ibu Debbie. 我现在交给珍杰来。 Oke. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. 蒂莫继续。 Kita lihat, kita dari tadi berperang, kita ngomongin tentang peperangan rohani, kita sudah tahu sebenarnya musuh kita adalah siapa. 那从刚才我们已经讨论了关于这个属灵征战，而且我们知道属灵征战我们的敌人，我们的仇敌是谁？ Tapi apakah kita bisa melihat rupanya, kita bisa melihat fisiknya, gambaran tampilannya seperti apa? 但是我们会不会看得到他是怎么样的样子呢？ Musuh kita bukanlah orang-orang di samping kita. 那么我们现在要知道，我们的仇敌本不是我们周遭的人。 Coba kita bilang kiri kanannya, bilang, kamu bukan musuhku, kamu bukan musuhku. 我要请大家，我们跟我们的旁边的人说，你不是我的仇敌。 Ya. Jadi musuh kita bukanlah orang yang kelihatan. 所以我们的仇敌不是我们肉眼看得到，就是那个别人。 Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12. 我们要看在以弗所书第6章第12节。 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 这里说，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗的世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。 Nah, kita tahu bahwa musuh kita bukanlah orang-orang yang kelihatan, tapi adalah pemerintah-pemerintah, penguasa di udara, penghulu di udara, roh-roh jahat yang ada di udara ini. Dan mereka itu semuanya tidak kelihatan. 所以在这里我们就知道了，我们的仇敌不是别人我们看得到的人，乃是所有的那些执政的、掌权的、管辖黑暗的，还有天空属灵气的恶魔，全部都是看不到的，肉眼看不到。 Saya kasih tahu ya, musuh kita adalah iblis, dan iblis itu umurnya udah jauh melebihi dari kita semua. 但是我要说，我们真正的仇敌是什么呢？就是魔鬼撒旦，而且他的年岁是很多很多，超越我们的年龄。 Iblis itu dikatakan adalah bapa pendusta. 魔鬼是那个谎言之父。 Kalau dia berdusta, artinya dia sedang mengacaukan pikiran kita. 如果说他是说谎的，也代表是他常常欺骗我们的心思意念。 Tujuannya iblis adalah agar kita tidak bisa mencapai garis finish kita. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 最重要，他的目的是让我们没有办法达到神对我们生命中的计划，而且我们就会远离神。 Iblis akan menggunakan segala macam cara agar kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tidak fokus dengan Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. 他用各样的办法，让我们没有办法好好的跟随神，无法专注于神，让我们的心变成小心。 Jadi iblis akan menggunakan segala macam cara itu membuat kita takut, tapi caranya itu enggak. Takutnya itu tuh bukan cuma sekedar kayak menampakkan diri, enggak. 那么这个魔鬼呢，他常常攻击我们是用什么呢？是造成我们有害怕、有惧怕，但是不是像恐怖那个恐怖的那个实现这样的。 Saya kasih tahu ya, kalau kita misalnya ketemu setan di kuburan, saya kasih tahu itu adalah iblis yang paling rendah tingkatannya. 我有告诉你们，如果有人说，哎，我看到那个鬼在
坟地里那个坟墓啊，我要告诉你们，那个是小罗罗的。 Kenapa? Karena semakin kalau kita iblis menamakan diri, kita makin takut sama iblis, yang ada kita cari Tuhan, kita berharap pada Tuhan. 为什么呢？为什么是说那个是很简单的？因为如果我们看到了这样的话，我们就变成更害怕呢，我们一定会更加的找神，靠着神。 Tapi justru iblis mau mengacaukan pikiran kita, dia menggunakan strategi jauh apa ya, dengan taktik-taktik yang lebih bisa yang tidak bisa kita bayangkan. 但是高举办的这个仇敌呢，他的方法就是什么呢？就是他用各种各样的计谋呢，让我们很多时候我们都没有醒悟到。 Misalnya apa? 比如说， Kita lagi di gereja nih, lagi misal lagi pujian penyembahan misalnya. 那比如说我们在教会正在敬拜赞美， Terus sebelah kita ada yang nyanyi suaranya jelek, terus kita langsung berpikir, ih suaranya jelek banget berani nyanyi ya. 然后在我们的旁边呢，有人也是一起跟我们敬拜，然后他是唱的是走音，我们说很难听啊。 Atau kita lihat WL-nya di depan, terus ekspresinya waktu menyembah Tuhan, nangis-nangis, terus kita bilang, aduh kok mukanya gitu amat ya nyembah Tuhan ya. 然后或者是领唱那个敬拜的时候，在台上，我们看到他一直流泪的，好像很难过的。我们说为什么这样的表情啊，好像是有问题呀、 Terus apa lagi? Di rumah misalnya. 还有什么呢？比如 Lagi 说 mau 在家 baca 里 firman Tuhan, tiba-tiba ada yang telepon. 要好好的读圣经，忽然间有人打电话， Tiba-tiba kita kayak nggak enak badan. 好像感觉到不舒服，不行了，不读了。 Tiba-tiba TV kayaknya filmnya bagus nih. 好像是那个一边看电视，所以那个好像是那个电影好看呐、 Jadi banyak hal yang iblis pakai di sekeliling kita akhirnya membuat kita jadinya tidak fokus sama Tuhan. 所以呢，很多方法是那个仇敌让我们没有办法专注于神，专注于神的事。 Dan orang Kristen itu orang yang takut akan Tuhan itu tidak kebal sebenarnya. 所以，而且神的儿女其实没有这样的免疫，没有那么免疫。 Makanya kita setiap hari itu berperang terhadap gangguan-gangguan ini. 所以我们每一天都是正在征战，针对这一些的搅扰。 Kayak misalnya sekarang kita lagi Zoom, tiba-tiba di luar ada bunyi apa, kan kita jadi nggak konsen. 像现在呢，我们正在学习在这里在这个网络线上，然后就是好像外面那边有人叩门，或者是外面有什么声音，我们忽然间就是分散注意力了，这个就是搅扰。 Apakah kita bilang, oh musuh saya di luar itu yang lagi ketuk-ketuk pintu? 或者是是否是我们说，那个是我们仇敌呢，就是在叩门的那个。 Bukan. Justru itu adalah iblis yang berusaha untuk menggunakan segala macam cara agar kita kehilangan fokus kita. 那个人或者是他不是我们的仇敌，但是他是被魔鬼利用来搅扰我们。 Kita harus benar-benar sadar apapun yang gangguan apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan, tidak fokus dari Tuhan, itu semua adalah serangan, itu ada peperangan dalam rohani kita. 所以我们要知道，所有的搅扰让我们无法专注于神，这就是仇敌的工作，仇敌的攻击是让我们就是这个就是我们的征战。 Jadi diingat-ingat ya, setiap kali kita mengalami gangguan, jangan benci orangnya. Itu adalah pekerjaan iblis. Amin. 所以呢，当我们受到干扰，我们不要讨厌，不要是怨恨那个人，但是我们要知道，他不知不觉被仇敌利用来搅扰我们。 Kita lihat Tuhan Yesus sendiri pada saat dia dicobai di padang gurun 40 hari.
我们要看连耶稣他也是他开始出来服侍的时候，他也是被带到旷野中。 Saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus dicobain oleh iblis sampai 3 kali Tuhan dicobain. Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. 那么当耶稣在旷野行死40天，然后3次被魔鬼试探，他用什么来面对来针对呢？就是用神的话。 Kita semua juga seperti Tuhan, kita semuanya bisa menang dalam peperangan kita kalau kita mengandalkan Tuhan. 所以我们也可以像耶稣，可以得胜，我们可以战胜这个征战，但是我们不是靠自己，我们要靠神。 Karena kita sudah belajar tentang siapa musuh kita. Seperti kalau kita benar-benar perang di medan perang, kita akan mempelajari strategi-strategi si musuh. 当我们要去打仗的时候，我们要我们要怎么样让我们得胜呢？我们是要先知道我们的仇敌他们的计谋。那在这个属灵征战，我们也已经知道了，我们已经学习了我们的仇敌是谁。 Saat kita udah tahu, oh musuh ini kekuatannya sampai di sini, kita punya kekuatan sampai di mana, baru kita berani perang. Benar nggak? 要打仗呢，我们首先要知道我们的仇敌是怎么样的强，然后我们怎么样针对他。我们知道了，我们才可以敢去打仗，是不是？ Nah, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri nih, kita manusia nih, berusaha perang melawan iblis sendirian, kira-kira menang apa kalah? 但是在这个属灵征战，如果我们单单靠着我们自己，靠着我们的办法或是我们所拥有的，我们大概是会不会得胜呢？ Kita manusia yang baru, saya cuma 37 tahun lawan iblis yang udah ribuan tahun. Itu nggak usah dijawab ya, orang bodoh juga tahu siapa yang menang. 那比如说我一个人37岁，然后就是我的仇敌呢，我要针对呢，这个征战呢，就是一个魔鬼，已经几千年的年龄啊，那个是小孩子都会知道谁是得胜者。 Jadi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus, Panglima Perang kita. Dia sudah mengalahkan iblis. Amin. 但是感谢主，我们拥有我们的神，就是我们的大元帅，他已经战胜仇敌，战胜魔鬼了。阿门。 Nah, jadi kita lihat bagaimana kita menghadapi peperangan rohani ini. 所以我们看我们如何面对这个属灵征战。 Setelah kita mengetahui siapa musuh kita, kita juga harus mengetahui siapa yang menjadi backup kita, siapa yang menjadi sekutu kita. 我们已经知道了谁是我们的仇敌，现在是我们要知道谁是我们的后盾。 Kita mengerti dulu siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu apa kelemahan kita tahu siapa diri kita, apa yang kita hadapin. Dengan demikian kita benar-benar baru bisa mengandalkan Tuhan. 我们一定要先认识我们自己，然后我们了解我们是怎么样的人，然后我们要靠着谁，这样的话我们才可以去面对这个属灵征战。 Selama kita masih hidup, peperangan rohani itu akan selalu terjadi. 我们要知道，在我们的一生中，只要我们还活着，这个属灵征战依然发生。 Kita menang itu hanya ada 2 cara. 然后我们要得胜呢，这有2种方法。 Pertama, Tuhan Yesus datang dan kita datang ke bumi dan kita perang bareng-bareng. 第一，耶稣降临在世界，我们一起跟他征战。 Kedua, kita menang dalam peperangan kita dan kita mati masuk surga. 然后第二，我们战胜了，然后我们就是死了，我们进到天堂。 Sebelum 2 hal itu terjadi, ya kita akan terus berperang. 但是这个事情还没有发生呢，我们在这里还是不断的征战。 Jadi kita harus benar-benar mengerti peperangan ini tidak terhindarkan dan kita harus benar-benar berkomitmen, kita harus benar-benar
apa ya istilahnya niat dengan niat bahwa kita harus berperang. 所以呢，在这个生命中啊，我们还在这个世界上，我们无法避免这个属灵征战。那而且我们要怎么样呢？我们面对的时候，我们要有委身，然后我们要自己要坚定。哎，我们要知道，我们无法逃避这个征战。 Kalau kita memilih untuk oke, saya menyerah deh, saya nggak mau berperang lagi, saya menyerah. 所以我们如果说投降了，我不想要打仗， Terus kita menyerah, oke, akhirnya apa? Kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. 结果什么呢？我们不想要面对呢，我们就变成仇敌的，就是被仇敌管辖了。 Tapi di saat kita bilang saya mau benar-benar, saya mau berperang, saya ada tentara Tuhan yang gagah perkasa. Saat kita mengambil komitmen, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. 但是当我们愿意去面对，我们愿意去打仗的时候，我们下定决心啊，那这个愿意的话，接下一步就是我们要靠着神。 Kita deklarasikan bahwa kita adalah umatnya Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita deklarasikan bahwa hidup kita ke depan adalah milik Tuhan. Kita deklarasikan bahwa kita adalah pemenang, kita tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi peperangan tersebut. 当我们面对这个征战呢，我们要宣告我们是神的勇士，我们是属于神的，我们是得胜的勇士。神，当我们宣告这一些，神必定会帮助我们，协助我们。 Kalau kita lihat di film-film ya peperangan ya, di antara pasukan pasti ada satu orang yang bawa bendera Panji. 如果在有一个我们看在电视的那个一些电影啊，我们看到打仗的人是在很多人那边的军队有一个人是带旌旗。 Itu adalah menandakan ini adalah pasukannya Tuhan. Pasukan siapa? Pihaknya siapa? 带着这个荆棘呢，这个荆棘是一个标记。那我们看什么荆棘，我们都知道这个是什么样的什么的军队。 Setelah mereka berperang nih, kalau menang, Panji itu ditancapkan dan mereka akan mengibarkan Panji kemenangan. Wow, sudah menang, sudah menang. 那么在这个征战呢，如果哪一个方面哪一个是得胜了，他这个荆棘啊，他已经把它从扎下去的荆棘，他会拔掉，然后挥啊，就是代表他是得胜者。 Nah, itu adalah deklarasi. Ini deklarasi kita juga. 所以这个也是一个宣告的标号的那个表现。所以我们宣告用话语的宣告，也是一个向我们高举旌旗的挥旌旗。 Saat kita deklarasikan, benar-benar kita deklarasikan bahwa kita milik Tuhan. Kita bangun iman kita deklarasikan keluar suara sehingga telinga kita mendengar dan masuk ke dalam otak kita dan kita benar-benar percaya bahwa kita adalah umat pemenang. 我们要让我们的信心被眺望，我们宣告出来，我们是属于神的，我们是神得胜的军队。让我们讲出来的一个肯定的讲述来宣告，我们耳朵听，我们的心相信，我们就变成什么我们所相信的，我们所宣告的。 Kalau tentara nih, kalau lagi perang, mereka akan teriak, sambil lari. Kalau di film-film kan sambil lari, teriak, serang, gitu ya. 我们看在电影，如果打仗的时候，那些勇士战士，他们就会那个冲这样的，然后就喊叫冲，然后就冲到前面冲。 Kenapa teriak? Karena itu membangkitkan semangat, membangkitkan adrenalin. Oh, perang, semakin teriak makin kencang, makin semangat, makin nggak berasa takut. 为什么他们要那个呐喊，然后就喊叫，然后就是去冲到前面呢？因为当他们喊叫的时候，就是提升他们的勇气，
让他们更就是火热的来勇敢下去来打仗。 Jadi saat kita berperang juga kita teriakkan puji-pujian kita, kita teriakkan deklarasi kita, dengan iman kita teriakkan. 所以当我们进入到这个属灵征战呢，我们用我们的呼喊，我们的宣告，我们的敬拜，我们来就是提升我们的信心，让我们宣告我们的得胜。 Nah, kita lihat ada 3 strategi untuk memenangkan peperangan rohani yang kita hadapin saat ini. 所以属灵征战要得胜是有3个要素。 Kita lihat yang pertama, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. 我们看这个，第一是我们可以就是做在我们的生命。 Yang pertama adalah kita gantikan dusta dengan kebenaran. 第一，用真理取代谎言 Gantikan dusta dengan kebenaran. 啊，真理取代谎言。 Dalam hidup kita, dari kita kecil sampai kita gede, kita sudah menerima banyak pemikiran, banyak pengaruh, dan kita tidak tahu apakah itu pengaruh benar atau salah. 那么在我们的生命中，可能我们接受了很多的影响，很多的就是教导，我们也不知道是否是对还是不对的。 Tapi saya percaya selama kita tinggal di dunia ini, lebih banyak yang salah daripada yang benar. 但是我相信，当我们活在这个世界上，很多我们受到是从我们的生命中呢，大部分是不是真理的，就是错误的。 Apalagi kita tumbuh dari keluarga yang tidak percaya Tuhan, generasi-generasi sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita belum percaya Tuhan, itu akan banyak sekali bisa saja tradisi ataupun didikan, pengaruh, itu yang kita percayai itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. 更何况我们来自是一个不信主的原生家庭呢，我们所接受的一些的教导啦，就是我相信很多都是变成一个错误的影响，导致我们的信念就是错误的。 Kita lihat di media, di TV, di sosial media, ataupun di mana saja kita melihat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang salah juga. 而且我们看到很多媒体的所有的播放呢，就是负面的影响。 Bahkan yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, itu belum tentu benar. 甚至看起来好，但是其实是不对的。 Misalnya apa? Kita harus mengandalkan diri sendiri karena tidak ada orang lain yang bisa kita andalkan. 比如说，哪些是让我们就是感到我们是相信什么呢？我们要靠自己，因为别人是不可靠的。 Kita harus punya banyak duit. Kalau nggak ada duit, kamu dipandang rendah. 要有很多钱，没有钱的话，你会被轻看的。 Jadi banyak sekali yang diagung-agungkan selain Tuhan. 所以除神以外，很多事情好像被崇拜的。 Nah, kita harus mulai memahami kebenaran firman Tuhan untuk menggantikan pikiran-pikiran yang salah itu. 那么我们要更多的了解，更多的知道、认知神的真理，以至于可以期待这些的谎言。 Apa yang dari dunia ini itu berasal dari iblis. 一切从这个世界是来自魔鬼。 Iblis menggunakan segala macam cara untuk membohongi kita dan kita harus mengubahkannya dengan firman Tuhan. 仇敌想尽方法，各种各样的方法来就是迷失我们的概念，我们所信任的，我们所信仰的，所以我们要用神的真理来代替。 Jadi untuk bisa mengubahkan dalam kebenaran, kita harus memiliki kebenaran dalam diri kita. 如何用这个真理代替这个谎言呢？我们要首先是拥有这个真理在我们里头。 Kebenarannya apa? 是怎么样的真理呢？ Ya firman Tuhan. 真理就是神的话，神的道。 Dalam firman Tuhan dikatakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita.
神的话在经上记载，就是真理使我们得自由。 Semakin kita banyak mengetahui kebenaran, kita akan dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kebohongan-kebohongan iblis. 我们更多的认知，更多的拥有神的真理，我们必定从这些谎言得自由，从一些的就是捆绑的自由。 Puji Tuhan, di gereja kita ada gerakan tauku, jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mengerti semakin dalam tentang firman Tuhan. 我们感谢主，在我们的教会有一个活动，就是导读。然后借着这个导读呢，我们越来越更多的认识神的真理、神的话。 Dengan kebenaran kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Bapa yang memelihara kita. Dengan kebenaran kita mengetahui bahwa Dia adalah panglima perang kita. 接着这个真理呢，我们都一定很清楚知道，神是我们的天父。接着这个真理，我们知道他是我们大元帅，率领我们征战而得胜。 Amin. Amin. Nah, yang kedua adalah kita menghadapi peperangan ini dengan kerendahan hati. 第二，我们如何面对这个征战呢？我们要用谦卑来面对。 Apa maksudnya dengan kerendahan hati? 意思什么呢？ Nggak salah nih kita peperangan, tapi kok rendah hati, kok rasanya kayak kontras ya. 有没有错？面对这个征战，属灵征战，用谦卑呢，好像是冲突啊，不大。 Nah, tadi saya bilang saat kita berperang, kita tidak menghadapi sendiri, kita membawa Tuhan. 刚才我已经说了，这个属灵征战呢，我们不是自己面对，但是我们靠着神。 Kita mengandalkan Tuhan, saat kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus masuk, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. 那么怎么样？我们靠着神呢？怎么样我们一起跟神啊，征战呢？是我们要先用一个谦卑的心来到神的面前。 Kalau kita nggak rendah hati, kita dengan gampang akan bilang begini. Ah, peperangan kayak gini mah kecil, saya juga bisa, udah biasa. 如果我们怎么样是说不是没有谦卑呢？就是我们说啊，这个征战吗？就一般般了，我可以啊，我可以得胜，我可以自己面对啊。 Hati-hati, di situ kita langsung akan dihancurkan. 小心，如果有这样的态度，我们一刹那马上就被打下去了。 Dalam firman Tuhan dikatakan, aku semakin sedikit, aku semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. 在神的话是说，我必衰微，他必兴旺。 Jadi kita dalam hidup kita saat kita mengandalkan Tuhan, dalam kelemahan kita lah Tuhan yang akan bekerja, kuasa Tuhan akan bekerja sempurna. 所以呢，在就是我们的软弱，神的能力显得完全。 Kita nggak usah khawatir, peperangan ini milik Tuhan. Kita tidak berperang sendiri. 所以这个属灵征战呢，我们不要挂虑，我们不要惧怕，因为这个征战其实是属于神的，所以我们不是自己打战，而神带领我们得胜。 Dan dia pasti membawa kita pada peperangan, pasti. 而且他必定率领我们得胜在这次征战。 Nah, ada nabi Tuhan namanya Rick Joyner. 有一个那个现代的祭司雷克乔尼。 Itu dalam bukunya Peperangan Akhir Zaman, dia melihat, dia menulis bahwa dia mendapatkan sebuah penglihatan di akhir zaman ini. Dari mulut musuh keluar itu cairan yang menjijikkan dan mencemari umat Tuhan. 他写一本书呢，就是这个叫什么末日之征战啊、他写这个，因为他看到一个一个异象，看到从仇敌的口中吐出很多很恶心的粘液，很臭很脏的，来污染神的子民。 Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana menghadapi pencemaran yang menjijikkan ini?
然后他在异象中问神要如何来抵挡这些仇敌的恶性污染。 Tuhan berkata dalam penglihatan itu bahwa para pemenang itu harus mengenakan helm atau ketopong kerendahan hati. 神回应他，就是让他看见，在这个征战呢，每一个得胜的，要穿着那个谦卑的斗篷。 Jadi semakin saat dia mengenakan ketopong kerendahan hati, dia akan mulai mengurangi melihat dirinya sendiri dan mulai memandang kepada Tuhan Yesus. 在这里的谦卑是什么呢？越来越看自己是衰微的，就是更少的看见自我的本能，更多的看见定睛仰望神。 Amin. Jadi kita mulailah fokus kepada Tuhan. Amin. 所以我们要谦卑，我们就是要专注于神，看神更多。 Nah, yang ketiga, 第三， jangan buka celah bagi iblis. 不要给魔鬼留地步。 Ini adalah yang paling penting sebenarnya. 这就是很重要的重点。 Walaupun kita sudah memiliki kebenaran, kemudian kita memiliki Tuhan berperang bagi kita, tapi kalau satu ini kita tidak lakukan, kita akan terus menghadapi perangan. 虽然我们是懂得真理，我们拥有了真理，我们靠着神，但是我们还有这个破口呢。在这个生命中，我们还不可能会得胜。 Bahkan peperangan-peperangan yang harusnya tidak kita lakukan, malah kita akan terus masuk. Kenapa? Karena kita buka celah. 甚至我们不应该打仗的，我们不应该进入的征战呢，我们就是堕落在那个征战呢。为什么呢？因为我们有破口。 Celah ini apa maksudnya? 破口，这个破口是什么呢？ Kita dalam kehidupan kita itu seperti sebuah tembok. Itu apa ya? Seperti sebuah tembok lah. Itu saat kita mengalami banyak hal, misalnya dilukain orang, ataupun kita disakitin, ataupun kita mengalami sesuatu, itu kalau kita tidak menjaga hati kita, itu lama-lama tembok itu akan mulai membuka celah, ada lubangnya. 那么这个我们是怎么样的解释这个破口呢？就是在我们生命中呢，在我们面对的很多事情呢，或者是我们因为受伤呢，就是我们生命中有很多城墙。那我们好像是我们现在比如说这个一个城墙呢，那城墙呢因为某个事情啦，有某个原因呢，造成了它是有裂痕或者是有洞。 Nah, iblis itu seperti digambarkan dalam Alkitab seperti singa yang berkelilingi, singa yang berkeliling mencari celah, mencari mangsa, yang siap untuk menerkam mangsa yang dapat ditelannya. 在彼得前书记载说，魔鬼是如同吼叫的狮子，遍地游行，照可吞食的人。 Di Perjanjian Lama kita lihat di Nehemia waktu Israel itu dikalahkan, itu tembok-temboknya itu tuh Israel dikalahkan musuh, tembok-temboknya itu hancur. 我们看在旧约的尼希米书，在尼希米是有记载，他是重新建造城墙。 Mereka berusaha untuk membangun kembali temboknya apa? Agar musuh itu tidak menyerang. 为什么呢？在这里他们要重新建造城墙，一定是因为这个城墙已经被拆毁了，所以他们要想尽办法，一次尼希米要再重新建造，以至于仇敌不能进入来攻击。 Dalam hidup kita setiap kali kalau ada celah, iblis itu akan gampang untuk masuk dan injak dan masuk dan mengambil alih area di mana kita buka celah itu. 那么，如果我们这个城墙呢，如果有破口呢，有洞呢，魔鬼会就是可以
进去呢，就是合法的进去，就是他进去的时候，他是为了什么呢？就是要去辖制这个地方。Celah itu bisa dari masa lalu kita ataupun dari leluhur kita. 这个破口呢，怎么样会造成呢？就是有可能是从我们自己，或者是从我们祖先来着的一些破口。Misalnya apa aja? Misalnya kita menyembah berhala, kita berzina, kita suka kita berjudi atau kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Itu semua banyak hal-hal bahkan hal-hal kecil itu bisa menjadi celah. 破口是怎么样呢？比如说是拜偶像，或者是赌博，或者是就是我们没有办法管理我们的金钱啊，或者一点点小小事情不合神心意的，这些都是会造成破口在我们的生命。Kita suka ngomongin orang, mulut kita tidak bisa dikendalikan, pikiran kita suka kemana-mana, itu semua bisa menjadi celah. 口无遮拦，然后我们就是会乱说话啦，我们的思想就是一直打转啦，这个也是可以造成破口。Ataupun pornografi, ataupun misalnya luka lama, misalnya pernah patah hati, itu bahkan bisa menjadi celah. 或者是失恋啦，或者是曾经失恋啦，或者是以前的那个受伤啊没有被解决，还有一些的淫乱的东西啦，这一切都是会造成我们生命的破口。Dan banyak sekali bahkan hal-hal yang simpel seperti apa? Nonton TV, bahkan HP ini bisa menjadi celah. 所以很多事情会造成的破口啊，甚至很简单的事情，好像看电视而已啊，或者是这个我们的手机，这个也很小心啊，这个也会导致我们有破口。 Kenapa? Kenapa hal-hal seperti itu, hal-hal kecil aja bisa menjadi celah? 为什么小小的事也会造成破口呢？ Karena itu tidak membawa kita mendekat kepada Tuhan. 因为这些事情让我们没有办法更亲近神。 Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa ini tidak membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Saya kalau fokus pada ini akan menjadi celah. 所以我们要知道的清楚，这一些我们看到的这些事呢，如果这个是让我们没有办法专注于跟神的国度呢，这个是会造成了我们 Kita harus benar-benar mengakui, kita sadar, kita mengakui dosa-dosa kita. Jangan waktu kita akuin, artinya kita udah mulai menutup celah itu. Kita akuin, kita tahu bahwa ada celah, kita akuin, kita tidak kasih lagi iblis untuk masuk melalui celah itu. 那么当我们知道我们有破口的话，我们要怎么样呢？我们要堵住这个破口，怎么样堵住呢？就是我们要，当我们承认我们醒悟到我们这个是我们的错误，我们有罪呢，当我们知道的时候，我们就马上转移神，然后我们远离这一些的事情，我们远离一些的罪。 Kita bertobat dari dosa kita, kita tidak mau lagi hidup dalam dosa, kita berbalik, benar-benar berbalik dari dosa itu, dan kita komitmen untuk tidak tinggal dalam dosa. 我们来真正的认真的来认罪悔改，然后远离这些的罪，而且我们下定决心，我们不要一直在罪中打转，这样的话，我们就堵住我们所有的破口。 Jadi sehingga iblis sudah tidak punya tempat untuk berpijak bagaimana iblis itu mau menghancurkan kita. 这样呢，仇敌没有办法，没有合法的，没有地步可以进入到我们的生命。 Misalnya iblis mau menghancurkan kita lewat perkataan, oh kita aja udah nggak pernah gosipin orang. Bagaimana caranya iblis menghancurkan kita lewat itu? 比如说，仇敌找破口呢，要攻击我们借着话语上，但是我们没有说别人的闲话呢，那就是没有破口了。
他没有办法攻击了。 Nah, jadi saat ini kita benar-benar kita andalkan Tuhan. Kita tutup setiap celah-celah kita. Kita mau taat, kita mau rendah hati, dan kita juga masukkan semua kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. 所以呢，在面对属灵征战，让我们得胜的话，我们要靠着神，然后我们用神的真理，我们加添神的真理在我们里面更多。我们用一个谦卑的这个斗篷，然后我们堵住一切我们生命中的破口。 Ingat, arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan Yesus. 记住，我们要专注于我们的注意力要专注于神。 Panglima itu yang memberikan komando kita harus ngapain. 我们一个元帅呢是发令的，所以我们是要听一个人，就是发令的。 Kalau kita ikutin komando, kita pasti menang. Amin. 当我们顺服这个命令呢，我们必定得胜。阿门。 Siapa yang mau menang? Lambaikan tangannya. 谁要得胜？可以挥挥手。 Haleluya. Amin. 哈利路亚，阿门。大家都是 ，yes。 Amin. Kita semuanya Amin. akan menang. Amin. Oke, Amin. sekarang Pasang sama-sama kita mau berdoa. 好，现在我们要一起祷告。 Kita 我要 undang untuk 请 gembala kita untuk mendoakan bagi setiap kita. 我邀请我们的牧师来带领我们祷告。 我们一起预备心，我们要祷告。 Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama doa. 我们已经听了神的真理， Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. 现在我们也要预备心。 Saat ini kita mau siapkan hati. 我们不要忘记，我们的一生就是征战，属灵的征战。 Jangan kita lupakan bahwa seumur hidup kita itu ada peperangan-peperangan rohani yang harus kita hadapi. 直到有一天见主耶稣的时候，那个时候我们的征战才结束。 Dan akan berakhir pada saat kita bertemu atau pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. 来，我们祷告。 Mari kita doa. 主耶稣， Tuhan Yesus, 我们把你的每个儿女都交给你。 kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. 今天晚上， Malam hari ini, 我们完全的把一切属灵的征战都交给耶稣，你是我们的大元帅。 Tuhan Yesus, Engkau adalah panglima besar kami, maka kami menyerahkan setiap peperangan rohani kami kepadamu, Yesus. 在属灵的征战上，我们就完完全全的交给你。 Dalam segala peperangan rohani kami serahkan kepadamu semuanya, Tuhan. 任何的征战， Segala macam perang. 我们个人的征战、家庭的征战、教会的征战， Baik peperangan pribadi, baik peperangan ke rumah tangga, peperangan di dalam gereja, 或者区域，或者国家，或者国度，我们都完全的交给你。 maupun peperangan dalam wilayah, peperangan negara, dan peperangan dunia. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. 我奉耶稣基督圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 神羔羊的宝血 darah anak domba Allah, 堵住我们一切的破口， tutup setiap celah-celah kami. 把它封闭我们每个人的破口。 Tutup rapat-rapat setiap lubang celah kami. 饶恕我们的罪， Ampuni dosa kami. 关闭所有的破口。 Tutup rapat-rapat setiap celah hidup kami. 我们完全的谦卑的交给你， Dengan segala kerendahan hati kami serahkan semuanya kepadamu. 不再用我们的力量、智慧、聪明， Kami tidak lagi menggunakan kekuatan kami, kepintaran, hikmat kami. 我们就跟随着我们的大元帅的命令，我们就跟随。 Kami hanya mau tunduk turut pada perintah dari Panglima Besar kami. 我们完全靠着圣灵，
Kami mau andalkan Roh Kudus seutuhnya. Oh, 你降下你的恩膏， Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. 刚强壮胆的灵降下， Roh gagah perkasa tercurah, 充满我们， penuhi setiap kami. 我们不胆怯，不害怕。 Kami tidak takut, kami tidak kecil hati. 我们知道有我们的大元帅耶稣基督在前面带领我们。 Karena kami tahu Yesus Kristus Panglima Besar kami yang berperang di depan kami, memimpin kami. 每一步、每一寸、每一步都有主耶稣带领。 Setiap langkah, setiap jarak Tuhan Yesus yang memimpin kami. 在这降下从神而来的信心， Sekali lagi mari Tuhan curahkan iman yang daripadamu. 我们在征战上拥有完全的信心。 Di dalam masuk peperangan kami memiliki iman kepada Engkau. 靠着神的真理、神的话， Mengandalkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. 战胜所有的仇敌。 Menang atas segala musuh. 像我们大元帅打败魔鬼与仇敌，就是因着靠着神的话。 Sebagaimana Panglima Besar kami mengalahkan iblis dengan mengandalkan firman Tuhan. 我们宣告， Kami deklarasikan. 我们靠着神羔羊的宝血， Kami mengandalkan darah anak domba Allah. 打败所有魔鬼仇敌一切的诡计。 Mengalahkan setiap siasat daripada musuh si iblis. 我们得胜，因为神羔羊的宝血； Kami menang oleh darah anak domba Allah. 我们得胜，因为完全靠着我们的元帅耶稣基督。 Kami menang karena mengandalkan Panglima Besar kami Yesus Kristus. 我们得胜，因为靠着神的真理、神的话。 Kami menang karena mengandalkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. 我们得胜，因为圣灵不停的恩膏我们、启示我们、指示我们。 Kami menang karena Roh Kudus terus mengurapi, memberikan pewahyuan, memberikan segala strategi kepada kami. 我奉耶稣圣名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 圣灵不断的恩膏，今天晚上降下你的恩膏。 Malam hari ini Roh Kudus terus mencurahkan urapan, curahkan api Roh-Mu Tuhan. 烧尽我们的一切心思意念，已经不是从神而来的，完全烧尽。 Bahkan setiap yang tidak berkenan kepada Tuhan dari hati pikiran kami. 不是从神而来的，完全 bersihkan yang bukan dari Tuhan, keluar semuanya, keluar. 哦，真高的宝血接近。 Darah anak domba Allah kuduskan, sucikan. Engkau di mereka ini, engkau Urapi setiap anak-anak Tuhan. 张开你的口，领受，领受圣 Buka 灵， mulutmu, terima. Buka lebar-lebar, terima 当圣灵 sebanyaknya 降 roh. 在你的身上，你就得到能力。现在你就得到能力，大的能力。 Saat Roh Kudus, Roh Tuhan ada padamu, maka engkau memiliki kuasa dan engkau menang dalam peperangan. 当我们要面对大的征战，我们需要圣灵来的大的能力。 Ketika kita menghadapi peperangan yang besar, kita perlu kuasa yang daripada Roh Kudus. 主啊，让你的每个儿女都被圣灵充满，受圣灵的洗，说方言。 Biarlah setiap anak-anakmu Tuhan untuk berperang, menerima pengurapan daripada Roh Kudus, mendapat baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. 我们知道，说方言是我们的武器，打败魔鬼一切的诡计。 Karena kita tahu bahwa bahasa roh adalah senjata perang rohani kita mengalahkan setiap siasat iblis. 说方言是打败一切的空中掌权者，一切地方的黑势力，一切魔鬼的权势。
Berbahasa roh mengalahkan, menghancurkan setiap penguasa di udara, setiap roh-roh jahat, penguasa-penguasa wilayah, setiap kuasa-kuasa roh alam gelap. Terima pengurapan Roh Kudus, berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai kami. Angkat panji kemenangan kami. Haleluya. Kami umat pemenang. Haleluya. Kami prajurit Tuhan. Menang dalam setiap peperangan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan Yesus, Panglima besar kami. Dia memimpin kita dalam seumur hidup peperangan kita. Dia bersama kita berperang di setiap saat, setiap waktu. Pasti menang. Haleluya. Angkat tangan kita sudah menang. Deklarasikan, menang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.